Didik TV KPM. Banyak lagi gelang getah nak diberikan sebagai ganjaran kepada murid-murid ni. Kembali juga kita ke Didik TV KPM, masih lagi belajar mata pelajaran sejarah bersama-sama dengan saya Nisa K dan Cikgu Nur Hayati dari SMK Mat Kilau Kuantan. Kita ada murid-murid di Google Meet yang akan bersama-sama dengan kita. Jom cikgu, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Tak sabar nak bagi ganjaran pada murid-murid. Silakan cikgu. Ya, okey. Jadi dalam perbincangan adalah berfokus kepada Perjanjian London 1824 ataupun kalau biasa dengar Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Itu adalah perjanjian yang sama. Okey, jadi perjanjian itu telah membawa kepada kesan yang besar kepada kerajaan alam Melayu, ya, khususnya dalam topik perbincangan kita. Jadi dalam kesan-kesan ini kita lihat adanya pembahagian kerajaan alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh. Kawasan Tanah Melayu dipengaruhi oleh British. Kawasan Kepulauan Indonesia atau Sumatera itu dikuasai oleh Belanda. Jadi apabila mereka meluaskan kuasa, dah tentulah kalau kita lihat perjanjian ini turut memberikan kesan-kesan yang lain. Terutama ini kita lihat kesan dalam aspek politik lah. Baik. Jadi kesannya ialah kepada perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau yang kita akan bincangkan pada segmen ini. Baik. Iaitu dalam perpecahan Kesultanan Johor Riau, mungkin murid-murid kata, pernah dengar pasal Kesultanan Johor Riau ini. Sebenarnya bukan murid-murid tingkatan 3 sahaja, tetapi murid-murid tingkatan 2 juga telah pun belajar tentang pengasasan kerajaan Johor Riau itu. Jadi kerajaan Johor Riau ini merupakan kerajaan yang besar, yang hebat, yang masyhur. Tetapi apabila kita lihat dengan adanya kuasa-kuasa British, kuasa-kuasa Belanda di kawasan alam Melayu ini telah mempengaruhi geopolitik di tanah Melayu, di alam Melayu. Okey, jadi kita lihat perpecahan. Okey, kalau kita lihat di sini, Kesultanan Johor Riau itu juga dikenali dengan Kesultanan Johor Riau dan Lingga. Okey, kerana kawasan-kawasan ini dikuasai oleh Sultan Johor, Kesultanan Johor. Jadi maksudnya kawasan itu adalah amat besar. Okey, tetapi disebabkan oleh konflik dalaman yang berlaku dan juga disebabkan oleh strategi British. Jadi bila cikgu sebut pasal strategi, cikgu pun teringat juga. Okey, dalam topik sebelum ini kalau kita tengoklah topik yang kita lihat dalam tajuk tingkatan 3 ni, murid-murid pasti akan belajar tentang strategi-strategi yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat untuk meluaskan pengaruh dan kuasa mereka. Baik. Jadi antara strategi, saya nak berikan sedikitlah kan, antara strateginya ialah menggunakan cara manipulasi. So manipulate lah. Kemudian menggunakan cara serangan fizikal dan antaranya ialah menggunakan perjanjian. Yang mana perjanjian ini adalah fokus utama dalam perbincangan kita pada hari ini. Baik. Dan cikgu nak berikan juga penegasan untuk kefahaman murid-murid bahawa British ini dia berbeza dengan kuasa Belanda. Belanda lebih kepada penggunaan fizikal, tetapi British ini lebih lebih teliti dalam halus, tetapi dia berjaya meluaskan pengaruh. Jadi inilah kita lihat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh British di alam Melayu itu telah membolehkan British menguasai, dan British juga telah berjaya memecah belahkan Kesultanan Johor Riau itu sendiri. Baik. Okey, kalau kita lihat di sini Singapura, dalam perjanjian London ini Singapura telah pun menjadi tanah jajahan British. Singapura ini berada di bawah penguasaan Kesultanan Johor. Jadi dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh Stamford Raffles dengan cara manipulasi, kemudian dengan cara strategi yang dilakukan melalui perjanjian 1819 seterusnya bawa kepada penguasaan British itu, maka Singapura dan kemudian dipersetujui pula oleh Belanda. Jadi Singapura berada di bawah penguasaan kerajaan British. Kemudian kalau kita lihat berakhirnya Kesultanan Johor Riau. Okey, jadi di mana pula pertapakan Kesultanan Johor ini? Maka kalau kita lihat pada sebab kalau kita belajar tentang kerajaan Johor Riau ini, maksudnya Johor Riau ini pada akhirnya telah berlaku beberapa kali perubahan tempat pemerintahan, dan apabila penguasaan kuasa barat ini, maka kita lihat Sultan Johor telah bertapak atau bersemayam di Johor barulah, maksudnya di Johor. Jadi di sini maka kawasan Riau itu dikuasai oleh Belanda. Jadi seterusnya
Okey, kalau kita lihat perakhirannya Kesultanan Johor, Singapura oleh British, Riau dan Lingga dikuasai oleh Belanda. Kemudian kita lihat pengisytiharan Kesultanan Pahang. Maksudnya di sini muncullah Kerajaan Al-Melayu. Kesan daripada perpecahan ini maka membawa kepada pengisytiharan kedaulatan Pahang itu. Okey, dan kita lihat kesan yang ketiga, Perjanjian London, iaitu membawa kepada penguasaan Selat Melaka ini oleh Kerajaan British. Jadi Selat Melaka ni, Kak Nisa, tahu tak Selat Melaka ni? Selat Melaka? Ya, kan kalau kita lihat bila kita cerita pasal sejarah, bila cerita pasal Melaka dia sinonim dengan perdagangan. Betul. Jadi sebenarnya mana-mana kawasan yang berada di kawasan, maksudnya kuasa barat lah kan, kalau kita lihat yang menguasai laluan perdagangan, terutama sekali di Selat Melaka, dia secara tidak langsung dia dapat meningkatkan perdagangan dia, meningkatkan ekonomi mereka. Betul. Jadi sebab itulah ini yang sebenarnya yang dititik beratkan oleh mereka. Faktor kedudukan yang strategik ini menyebabkan kedua-dua kuasa cuba untuk menguasai Singapura, cuba untuk menguasai Melaka. Okey, jadi penguasaan Selat Melaka itu melalui Perjanjian London 1824 telah berada di bawah penguasaan Kerajaan British, dan British seterusnya melakukan perubahan-perubahan lainlah dengan memeterai perjanjian lain dan mewujudkan sistem pentadbiran yang seterusnya. Kalau kita belajar dalam topik tingkatan 3, dia membawa kepada apabila British telah berjaya dengan perjanjian London itu, dia telah menguasai Singapura, Pulau Pinang, Melaka, ataupun tadi cikgu suka buat sinonim akronim SPM, Singapura, sekali lagi Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Jadi tiga kawasan ini kemudiannya tahun 1824 kemudian 1826 pentadbiran diwujudkan yang untuk mentadbir ketiga-tiga kawasan ini dengan dikenali sebagai negeri-negeri selat. Tapi itu akan dibincangkanlah dalam topik yang lain. Okey, jadi sedikitlah sebab kita nak fokus pada Perjanjian London saja kan. Kesan tadi kita ada dua kesan. Okey, jadi kita nak sekarang ini kita nak menguji kefahaman, persediaan murid-murid kita sebelum masuk ke kelas, dan apabila dalam kelas mendengar penjelasan daripada cikgu, kita akan uji mereka dalam soalan yang berbentuk betul atau salah. Betul jadi atau di salah. Sini cikgu pun ada kalau betul. Kalau pernyataan yang dibacakan nanti salah, kita pun salah. Jadi saya pun tak tahu macam mana murid-murid kita. Bersedia dengan Kak, kita nak minta sebenarnya, cikgu nak minta bantuan Kak Nisa untuk membacakan soalan. Tapi kita akan berikan, kita buat permainan lah. Kalau kita tiba-tiba bagi, yang ni soalan nombor 1, nombor 2 dia macam tak best. Tak menarik. Jadi kita ada, Kak Nisa nampak tak macam kotak hadiah tu? Ada kotak hadiah. Kan untuk saya, bukan Kak cikgu. Nisa. Nanti itu hadiah lain kemudian. Di dalam kotak ini kita ada, Kak Nisa boleh buka? Ini. Jadi di dalam kita panggil telur, anak murid cikgu kan. Dia kata ini cikgu telur dinosaur. Telur dinosaur pula kan. Jadi ini sebenarnya mengandungi soalan-soalan yang ada pada paparan. Jadi murid-murid akan memilih. Kak Nisa akan panggil nama dan Kak Nisa yang akan mewakili mereka untuk pilih nombor soalan. Baik, boleh, tak ada masalah. Jom cikgu, saya rasa murid-murid di dalam talian dah bersedia. Semua dah bersedia, boleh tak buat macam ni? Kalau dah bersedia nak menjawab soalan, berikan thumbs up. Dan murid-murid di rumah boleh turut menjawab bersama-sama dengan kita. Jom cikgu, kita mulakan. Siapa nak jawab dulu? Angkat tangan. Sebelum saya pilih nombor soalan. Aziatul Nadia nak jawab dahulu. Saya pilihkan nombor soalan untuk anda. Soalan nombor 2. Baik, saya angkat cikgu. Soalan nombor 2 berbunyi. Asyik baik, tak nampak jawapannya. Pakatan British dengan Belanda bertujuan menamatkan pertikaian dua kuasa ini berkaitan penguasaan Singapura. Betul atau salah? Dia jawab betul, cikgu. Betul. So cikgu juga jawab betul. Kita semak boleh, cikgu? Semak.
Jawapannya betul. Cikgu nak saya bacakan huraian? Boleh, boleh. Okey, huraiannya. Pakatan British dengan Belanda turut mengukuhkan persahabatan British dan Belanda di Eropah. Peperangan melibatkan dua kuasa barat ini pada abad ke-17 dan abad ke-18 ditamatkan melalui rundingan ke arah perdamaian. Baik, cikgu, kita teruskan soalan seterusnya. Okey, ada yang nak jawab? Angkat tangan. Berdebar ni, angkat tangan dulu sebelum tahu nombor soalan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang nak cuba? Okey, Hafiz. Hafiz, anda mendapat soalan nombor 4. Baik, saya bacakan ni, cikgu. Ya. Soalan nombor 4 berbunyi. Syarat Perjanjian London 1824 menetapkan British tidak membuka pertempatan baharu di Kepulauan Riau Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Betul atau salah? Berfikir. Dua Okey, besar betul betulnya. Memang betul-betul Cikgu jadi punya memang betul? Betul, memang betul-betul. Okey, jawapannya betul. Okey, kita Syarat teruskan. Perjanjian London. Syarat Baik. Perjanjian London itulah. Okey, kita nak tanya siapa lagi? Cikgu tadi saya nak bagi ganjaran lah Tak kepada... apa, nanti kita jangan lupa kita Kita bagi sebab kedua-duanya betul tadi. Okey, kita terus Baik. sebab tadi wadah ada angkat. Jadi kita terus pergi pada wadah. Boleh. Ada yang nak... Mawadah tadi. Mawadah. Okey, silakan Mawadah. Soalan anda nombor 6. Nombor 6, okey, yang ini. Nombor 6 berbunyi. Perjanjian London 1824 memecah belahkan empayar Kesultanan Johor Riau. Betul atau salah? Angkatkan kad jawapan anda. Dia jawab betul, cikgu. Betul juga. Saya pun betul juga. Betul Kenapa juga. semua soalan ni kebetulannya dapat yang betul-betul? Okay. Jawapannya betul. Ya, okey. Tahniah. Baiklah, seterusnya ada lagi yang nak menjawab soalan? Kita Boleh bagi. angkat tangan? Okey, Darwish. Soalan anda bernombor 3. Soalan nombor 3, yang ini. Soalan nombor 3. Okey. Soalannya, pemeteraian Perjanjian London 1824 membuktikan kuasa barat mengutamakan kedaulatan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Betul atau salah? Di manakah kad jawapan anda? Dia jawab salah, cikgu. Merah tu salah, memang salah. Memang Sebab salah. dia kata mengiktiraf, mendaulatkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan Baik. tentulah kalau kita lihat, cikgu ada berikan penerangan ya. Perjanjian London 1824 ini tidak langsung melibatkan Raja-Raja. Dia melibatkan British dengan Belanda saja. Jadi dah tentu. Itu adalah satu cara yang menunjukkan bahawa mereka tidak menghormati kedaulatan Raja-Raja Melayu. Jadi betul jawapannya salah. Okey. Jadi untuk keempat-empat murid kita berikan 3 bintang. 3 ganjaran. Baiklah, 3 untuk Mawadah. Untuk semua. Okey. Semua. Jadi kita ada sebenarnya ada 2 soalan. Saya buka satu lagi soalan untuk soalan bonus ya, cikgu? Bonus. Jadi kat sini bonus siapa yang angkat tangan dahululah. Baik. Okey, ada yang nak Okey, cuba? tu Kita tadi. ada soalan 1 dan soalan 5. Cepat-cepat angkat tangan Nadia. Okey. Lajunya Nadia, sabar-sabar. Saya nak bagi okey. ganjaran pada semua Nak orang. bagi Okey, baik. ganjaran. Soalan bonus. Bonus ya. Soalan bonus. nombor 1 atau 5. Kejap ya. Zaitun Nadia ya, cikgu tadi? Ya. Soalan nombor 1. Yes. Baik, nombor 1. Soalannya berbunyi, Perjanjian London 1824 menyebabkan British perlu mengiktiraf pertempatan Belanda di Bangkahulu. Betul atau salah? Dia punya angguk tu. Cakap salah, cikgu. Salah. Okey. Kak Lisa boleh bantu untuk semak jawapan? Saya semak jawapannya salah. Jadi betul. Jawapan Mata yang tambahan diberikan. untuk Okey, jadi kita bagi Azatul. Azatul 3 markah. 3 mata lagi. Okey, Baiklah, bintang. nampaknya Azatul dah mendapat jawab soalan bonus kita, cikgu. Macam mana cikgu nak simpulkan terhadap apa yang kita telah pelajari setakat segmen ini? Saya sebenarnya sangat berpuas hati dan sangat gembira kerana murid-murid dalam talian ini sangat memberikan tumpuan dalam topik yang kita bincangkan. Baik. Mungkin sebab kita bincangkan hanya berkaitan dengan perjanjian saja. Ya. Jadi fokus mereka perjanjian London. Perjanjian London. Jadi kalau kita lihat di sini kita ingat saya lupa nak terangkan bahawa perjanjian itu apa sebenarnya. Perjanjian adalah melibatkan persetujuan antara dua pihak atau beberapa pihak terhadap sesuatu perkara. Baik. Okey. Jadi Baiklah. Memang kita berikan wow kepada kepada semua murid-murid. dalam Tahniah, talian. semua dapat Tahniah. menjawab dengan baik dan mendapatkan mata ganjaran. Kita akan beristirahat seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Banyak ni.